Okey, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, boleh dengar suara cikgu? Salam Ego, dengar Ego. Okey, boleh dengar kan? Okey, Reza dah masuk. Okey, macam mana exam semalam okey? Semua orang ambil kertas exam ke? Apa Ego? Semua orang dah ambil dah kertas exam? Dah. Dah, okey. Okey, buat ikut jadual Okey, semua dah masuk dah. Okey, bagus, kita mula terus Okey, jadi kalau ada apa-apa nak soalan kamu tanya Okey, so hari ni kita nak masuk teknik menjawab untuk soalan kertas fizik Okey, kamu adalah batch pertama, format baru, KS dan juga susunan KSSM silibus yang baru. Okey. So kamu tahu kan, kamu ada dua kertas bertulis dan satu kertas amali. Okey, tapi untuk soalan pertengahan tahun ni cikgu buat kertas 1 dan 2 sahaja. Okey. Kejap lagi besar lah. Okey, next kertas 1. Okey, kertas 1 kita ada soalan objektif. Okey, kita ada soalan objektif. Soalan ABC. Okey, kemudian ada 40 soalan iaitu kamu kena jawab dalam masa 1 jam 15 minit. Mewakili 40 markah. Okey, terdiri daripada semua tajuk tingkatan 4 dan 5. Okey, dan soalan paper 1 ni dia tak macam soalan paper 1 sebelum ni dia lebih kepada konstruk, memahami, menganalisis, mencipta, menilai. Okey, dia start dengan tahap 2, tahap 3, tahap 4, 5 dan 6. Okey. Okey, jadi tahap 1 dia tak ada pengetahuan. Okey, tapi dia dah kurangkan soalan sebanyak 40. Okey, jadi untuk soalan pertengahan tahun ni kita ada 40 soalan. Semuanya soalan tingkatan 4 Cikgu bagi semua soalan tajuk tingkatan 4 untuk revision. Okey, kertas 2 pula. Okey, kertas 2 kita ada soalan struktur dan esei. Waktu menjawab 2 jam 30 minit. Mewakili 100 markah. Okey, so semua soalan tu markah dia semuanya 100. Okey, so kertas 2. Okey, sekejap. Kertas 2. Kita ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, yang ni kita nak tengok malam ni kita nak tengok lebih kepada kertas 2. Okey, bahagian A kita ada soalan struktur, 8 soalan, mewakili 60 markah dan wajib dijawab. Okey. Nanti kamu dapat soalan section A semua kena wajib jawab. Tak ada pilihan. Okey, dan dia ada 8 soalan. Okey, bahagian B adalah soalan esei dan soalan panjang. Okey. Soalan modifikasi dia adalah modifikasi terbimbing. 20 markah dan soalan bahagian B ni dia ada 2 soalan. Kita kena pilih satu. Okey, nanti ingat kamu dapat bahagian B, kamu pilih satu sahaja daripada 2. Okey, selalunya dia akan bagi satu tajuk tingkatan 4 dan satu lagi tajuk tingkatan 5. Okey, dan kamu kena jawab dalam kertas lain lah. Okey, kamu kena, nanti kamu jawab soalan PPT ni, jawab dalam
Kertas apa kita panggil? Kertas kajang kan? Kertas kajang tu yang tak ada cop sekolah pun tak apa, yang kertas garis-garis tu je, jawab dalam tu. Okey, sebab tu kita panggil dia soalan esei. Kamu kena jawab dalam kertas lain. Okey, jangan jawab dalam kertas tu Okey, so sini 20 markah. Okey, bahagian C pun masih lagi soalan esei panjang. Dia soalan modifikasi sendiri, kena reka cipta sendiri. Okey, 20 markah dan tiada pilihan. Okey, wajib jawab. Dia bagi satu soalan je, tak boleh pilih lah. Okey, dan kita tak tahu sama ada dia tajuk tingkatan 4 atau tingkatan 5. Okey. Okey, so nanti kalau kamu punya SPM yang sebenar, kita dah tak boleh nak okey, kalau dulu cikgu boleh spot soalan kan, tingkatan 4 saja, tingkatan 5 saja. Tapi sekarang section C ni kita tak tahu soalan tingkatan 4 ke tingkatan 5 yang keluar. Dia boleh keluar sama ada tingkatan 4 atau 5. Okey, dan dia mewakili 20 markah. Jadi kertas 2 ni 60 campur 20 campur 20 jadi 100. Okey, so soalan bahagian A ni pula kita boleh pecah kepada 3 tau. Okey. Okey, bahagian A kita boleh pecah kepada 3 jenis soalan. Okey, soalan nombor 1 hingga 4 adalah soalan struktur. Okey. Memerlukan pengetahuan kefahaman tajuk. Okey, jawapan dia kena straight to the point. Okey, so soalan 1 hingga 4 ni maksudnya walaupun markah dia sedikit, okey, satu soalan tu 4 markah, 5 markah, tapi sebenarnya soalan ni kita panggil sukar nak dapat markah terutamanya nak dapat markah penuh. Okey, sebab apa? Sebab soalan dia straight to the point. Okey, kalau kamu tak baca tajuk tu, kamu tak tahu tajuk tu, tak tahu konsep tu, memang tak boleh jawab. Okey, dia mesti ada point, kena ada isi. Okey, so 1 hingga 4 tu kita tak boleh nak curi markah. Okey. Okey, nanti cikgu tunjuk contoh soalan 1 hingga 4. Okey, soalan 5 hingga 6 pula, dia adalah soalan struktur juga dan markah dia 8. Okey, satu soalan 8 markah. Tapi dia soalan struktur yang membuat perbandingan. Okey, selalunya dia bagi gambar ataupun rajah ataupun jadual. Okey, daripada gambar, rajah dan jadual ni kita buat perbandingan. Okey, jadi kat sini kita dia nak tengok kemahiran kamu membuat membanding beza. Okey, banding beza bukannya perbezaan sahaja tau. Kalau banding beza ni dia ada sama ada persamaan, kamu kena cari persamaan dan juga cari perbezaan. Okey, kamu jangan ingat bila soalan perbandingan semuanya nak cari siapa tinggi siapa rendah je, tak. Okey, dia ada juga persamaan, benda yang sama. Okey, kat sini kita boleh curi markah. Okey, selalunya 8 markah tu mungkin kita boleh dapat 5 hingga 6 markah. Walaupun kita tak baca buku, okey, tapi tak boleh lah, tak digalakkan bukan tak baca buku. Maksudnya tajuk tu kamu tak mahir tapi kamu boleh curi markah kat sini sebab dia tanya perbandingan. Selalunya dia akan tanya antara Raja A dengan B mana lagi tinggi. So tengok je lah gambar tu kan. Okay, so kat sini boleh curi markah dan kadang-kadang boleh dapat banyak, 5 hingga 6 markah kita boleh dapat. Okay, selepas buat pembanding beza dia selalunya akan tanya hubungan. Okay, tu soalan 5 dan 6. Okay, sekarang kita pecah kepada nombor 7, 8 pula. Bahagian ketiga. Okay, dia juga adalah soalan struktur panjang juga. Okey, tapi dia beza sikit dengan tadi buat perbandingan kan. Tapi kat sini dia nak kenal pasti ciri-ciri. Dia macam kita nak buat modifikasi juga. Tapi modifikasi dia masih terbimbing. Okey, maksudnya membuat mini modifikasi. Okey, selalunya dia akan bagi 6 markah untuk mini modifikasi ni. Okey, maksudnya kita boleh juga curi markah dekat sini
boleh dapat dalam 6 markah dan kadang-kadang dia tambah sekali soalan pengiraan. Okey, soalan pengiraan pun selalu ada kat sini. Okey, tapi soalan 78 ni dia selalu 10 dengan 12 markah tapi kita boleh dapat markah yang banyak. Okey, sekurang-kurangnya kita dapat separuh markah, kita boleh curi bila kita buat mini modifikasi ni. Okey, jadi maksudnya bila kita curi markah ni, maksud dia kalau kamu tak mahir tajuk tu, kamu masih lagi boleh jawab. Kamu boleh jawab ikut logik ke, ataupun ikut pengalaman kamu, ataupun ikut daripada gambar rajah. Kamu boleh tengok kan, buat perbandingan. Okey, tu bahagian A. Okey, ada soalan tak setakat ni? Okey, siapa pernah tengok lagi soalan yang dah berformat? Siapa dah pernah jawab? Okey, sebab hari tu masa form 4 yang sekolah semai ni cikgu tak dan bagi soalan peperiksaan. Dia cuma dia orang cuma sempat buat soalan soalan selaras je kan. Lepas tu tak ada exam kan. Okay. Okay, so yang mungkin Ika, Alia dengan ni mungkin pernah tengok kan dia punya yang format yang sebenar. Okay, so cikgu tunjuk contoh. Okay, contoh soalan 1 hingga 4. Okay, so ni cikgu bagi besar lah, tak nampak kan. Okay, nampak tak contoh soalan? Okay, so selalunya soalan pertama kan, soalan satu, tak tekan pen. Okay, soalan 1 ni, okay, soalan 1 dia akan bagi soalan yang asas, okay, pengukuran. Okay, dekat pengukuran ni dia akan masuk pasal kuantiti, okay, tapi macam-macam lah dia boleh bagi alat pengukuran. Okay, so macam mana cikgu? So macam cikgu katakan soalan 1-4 ni dia straight kan. Okay, contoh macam ni, namakan jenis kuantiti fizik yang ditunjukkan. Okay, kalau kamu tak tahu memang tak boleh jawab lah kan. Memang dapat kosong markah lah kalau tak tahu. Okay, sebab okay, lepas tu dia suruh tunjukkan berapakah bacaan dalam unit SI. Okay, jadi kamu kat sini tak boleh nak curi markah. Okay, so soalan 1 hingga 4 ni memang soalan yang dia betul-betul tanya konsep. Okay, sebab tu kalau pelajar-pelajar cikgu dulu kan, cikgu suruh jawab kemudian tahu soalan 1 hingga 4 ni. Cikgu suruh dia orang start dengan soalan yang kita mahir, yang kita ada teknik macam mana nak jawab. Yang ni memang cikgu tak boleh bagi teknik. Kalau kamu tak baca buku, tak tahu tajuk tu memang tak boleh jawab. Okay, tak boleh tolong lah. Okay, ni soalan nombor 1 selalunya pengukuran. Okay, soalan 2 hingga 4 ni dia akan tanya pengetahuan tentang konsep. Okay, jadi kamu memang kena kuasai konsep. Okay, contoh macam ni kan. Okay, selalunya soalan pertama mesti dia akan tanya maksud ataupun definisi. Okay, apakah dimaksudkan dengan jatuh bebas? Okay, kalau kamu tak tahu memang tak boleh jawab. Hitung masa yang diambil oleh kertas itu untuk sampai ke tanah. Okay, kena buat pengiraan. Okay, jadi kalau kamu tak ingat rumus ke apa ke memang tak boleh jawab. Okay, sebab tu cikgu lebih fokus kepada soalan 5, 6, 7, 8 dan juga soalan esei. Okey, ada soalan tak setakat ni untuk 1 hingga 4? Okey, setakat ni. Angkat tangan kalau okey. Okey, Adriana. Kalau tak baca buku, memang tak boleh jawab Okey, so soalan 5, 6 pula kita tengok. Okey, soalan 5, 6, okey, adalah soalan perbandingan kan cikgu kata. Okey, soalan perbandingan. Okey, contoh kan, ni dia bagi gambar. Okey, ada rajah 1, rajah 6.2. Okey, so soalan 1 biasalah dia akan tanya
Okey, apakah jenis transistor yang digunakan? Okey, ni tak belajar lagi. Okey, tengok ni. Dia bila masuk soalan B je, dia akan tanya berdasarkan rajah 61, 62, bandingkan. Okey, yang pertama voltan tapak. Okey. Lepas tu dah kita buat perbandingan. Okey, masuk soalan C, dia akan nyatakan hubungan. Okey. Tengok berapa markah boleh dapat. Kat sini 2. Tadi perbandingan ada 3 soalan. So dah dapat 5 markah. Okey, so buat perbandingan mesti boleh buat. Mesti betul. Okey, lepas tu hubungan. Hubungan untuk kertas 2, kita mesti guna ayat semakin X semakin Y. Okey, apabila markah pun boleh juga. Tapi cikgu ajar ni je, semakin X semakin Y. Okey. Okey, ni kita tengok macam ni je. Nanti kita cuba jawab macam mana ayat dia untuk menjawab. Okey. Okey, so cikgu nak bagi tahu macam tu soalan 5 dan 6 dia akan bagi gambar, dia akan bagi jadual ke, rajah ke. Okey, kita kena buat perbandingan. Okey, ni satu lagi contoh. Okey, boleh nampak tak? Okey, jadi kan bila dapat soalan yang ada gambar rajah ni, kamu kena percaya dengan gambar rajah tu. Kamu jangan cakap, tak logik lah gambar dia ni ke apa ke, tak. Okey, sebab perbandingan tu memang ikut rajah. Kadang-kadang kita ada jarum penunjuk, tengok ni Ni jarum penunjuk ni pun dia boleh tanya soalan. Satu tunjuk kiri, satu tunjuk kanan, dia boleh buat soalan. Okey. Okey, ni cikgu akan tunjuk kat kamu macam mana nak jawab. Okey, so kena baca soalan lah. Okey, baca soalan dan fahamkan soalan. Okey. Rajah A dan 5.1 dan 5.2. A menunjukkan dua bola polistrina bersalut logam yang serupa digantung antara dua plat logam P dan Q. Plat-plat logam itu disambungkan ke bekalan kuasa. Voltan lampau tinggi. Jarak antara plat-plat logam adalah sama. Okey. Sebenarnya kan kadang-kadang dia bagi point kat sini. Ni mesti ada soalan nanti dia tanya. Okey, ni yang sama ni. Okey, kedua-dua bola polistrina dibawa ke plat logam P dan kemudian dilepaskan. Okey, rajah 5.1B dan 5.2B menunjukkan graf sesaran massa bagi bola polistrina bergerak dari plat P ke Q. Okey, so sebenarnya kan bila dapat gambar, okey tengok dulu gambar ni. Apa beza, apa yang sama? Okey, kat sini kita tengok jarak sama. Okey, apa yang beza? Nampak tak ni? Okey, bekalan VLT dia. Ni VLT dia tinggi kan? Ini VLT dia rendah. Dia mesti ada satu benda sama, ada satu benda tak sama. Okey, tengok ni displacement dia. Okey, masa dia kan. Okey. Ini maksudnya apa? 0.25 kalau separuh berapa? 0.125 kan? Okey. Jadi tengok ni 0.2. Jadi maksudnya yang ni cepat, yang ini lambat. Okey. Kamu kena analyse dulu kat gambar tu. Okey. Kita tengok soalan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan medan elektrik? Okey, jadi kan cikgu selalunya tak fokus sangat kepada soalan definisi ni sebab definisi ni kalau kamu salah satu perkataan pun dia dah kira salah. Okey, jadi kalau orang yang suka menghafal tu, okey tak apa, kamu hafal definisi apa semua kan. Tapi cikgu lebih fokus kepada soalan-soalan yang ni, yang banyak markah ni. Okey. Okey, so ni definisi kan. Okey, nanti kamu tengoklah definisi dia. Okey. Dia kalau satu ayat tu, satu perkataan pun tertinggal, dia kira salah lah definisi tu. Memang kena betul-betul hafal. Okey. Kita tengok ni yang B ni. Selalunya perbandingan ni mesti dalam 3 markah untuk perbandingan saja. Okey, tengok
Perhatikan rajah 5.1 dan 5.2. Bandingkan voltan bekalan kuasa VLT. Okay, tadi kamu dah nampak kan? Sebab tu cikgu kata kena percaya dengan gambar. Tengok ni, dia tunjuk yang ni lebih. Ini rendah. Okay, so kita buat. Macam mana nak jawab? Okay, nak jawab. Okay. Cikgu tak nak jawab simbol kena jawab penuh. Okay, bekalan voltan, bekalan kuasa VLT dalam rajah 5.1 lebih tinggi dari, okey, boleh tak lebih tinggi dari 5.2? Okey, kamu kena tulis kuantiti dia, apa dia? Daripada voltan rajah 5.2. Okey, kena tulis penuh, dia bukan simbol. Okey, dan ini dia, yang penting ni, perbandingan dia ni. Okey, ni lebih tinggi ni. Okey, perkataan apa yang boleh kita guna? Sekejap, cikgu nak pilih colour lain. Okey, perkataan yang kita boleh guna ialah lebih tinggi, lebih besar. Okey, kalau besar lawan dia kecil, kalau tinggi lawan dia rendah. Okey, cikgu tak nak guna lebih banyak sebab nanti banyak sedikit. Lebih sedikit, okey, cikgu nak tanya kalau perkataan lebih kurang, apa maksud dia lebih kurang? Sebenarnya kamu nak kata dia lebih kecil, tapi kamu kata dia lebih kurang. Lebih kurang maksudnya lebih kurang maksudnya sama banyak kan? Sebab tu perkataan ni tak boleh guna. Okey, jadi guna lebih tinggi, lebih rendah, lebih besar, lebih kecil. Kalau banyak maksudnya tinggi lah kan? Okey, sedikit tu rendah, nilai dia rendah. Okey. Lepas tu bandingkan kekuatan medan elektrik. So kita tahu dah kalau voltan tinggi, medan elektrik pun tinggi. Okay, so kita kata kekuatan medan elektrik dalam rajah 5.1 lebih tinggi dari kekuatan medan elektrik dalam rajah 5.2. Okey? Okey, dan yang ketiga, bandingkan laju yang diambil bagi bola polistrina bergerak. Okey, jadi kalau tengok gambar tadi, gambar 5.2 ni lebih cepat kan, tempoh dia cepat. Maksudnya dia laju lah. Kan? Betul tak? Okey, mana pen cikgu? Okey, cepat maksudnya laju. Okey, jadi kita buat perbandingan. Laju bola polistrina bergerak dari plat P ke Q lebih tinggi dari laju, kena tulis penuh bola polistrina dalam rajah 5.2 kan, 5.2 lebih tinggi daripada 5.1. Okey, setengah budak dia malas kan, dia jawab macam ni je, 5.2 lebih pada 5.1. Okey, kadang-kadang diterima, kadang-kadang tak. Okey, sebab tu cikgu biasakan latih tulis penuh. Okey, ada soalan tak setakat ni? Macam kalau ayat kamu nak buat macam mana? Ke kamu nak tanya?
Okay, ada soalan tak? Okay, yang penting kamu kena tulis balik dia punya kuantiti. Okay. Kadang-kadang dia terima juga macam ni. Katalah kamu malas tulis panjang-panjang kan. Kau tulis bekalan voltan dalam rajah 5.1 lebih tinggi daripada rajah 5.2. Okay. Okay. Macam mana yang tu, betul tak? Okay, kadang-kadang terima tau, kadang-kadang tak. Okay. Yang penting kamu kena tulis dia punya kuantiti yang dia nak tu. Okay, maksudnya macam ni. Bandingkan voltan. Okay, so mesti ada perkataan voltan. Voltan, voltan. Okay, bandingkan kekuatan medan elektrik. So mesti ada perkataan kekuatan medan elektrik. Kekuatan medan elektrik. Okay, ni laju dan juga laju. Okay. Tapi kamu kena tulis banyak. Tapi betul tak cikgu kata kalau kamu tak baca tajuk elektrik pun boleh jawab kan? Sebab buat perbandingan sahaja. Kan? Betul tak? Okey, siapa faham angkat tangan? Macam mana nak jawab perbandingan? Okey. Okey. Okey, dah lepas buat perbandingan, dia mesti nak suruh kita buat hubung kait. Okey, relationship. Okey, mesti ada hubung kait. Okey, ni 2 markah untuk hubung kait. Okey, jadi kalau tadi dia kata hubung kait voltan dengan kekuatan. Okey, apa jawapan kamu? Okey, tadi kita tahu dah kan voltan tinggi. Kan tadi kita dah buat yang soal, tengok ni rajah 5.1. Bila voltan tinggi, kekuatan medan elektrik pun tinggi kan, sebab kita kata kat sini tadi 5.1 kekuatan medan elektrik pun lebih tinggi. Okey, jadi hubungan dia V tinggi, medan elektrik pun, okey, E elektrik pun tinggi. Okey, jadi ayat dia kita buat sini semakin bertambah voltan, semakin bertambah kekuatan medan elektrik. Okey, dapat 1 markah. Okey, ada tak orang nak bagi, kamu nak bagi jawapan lain selain pada cikgu bagi ni? Semakin tinggi voltan, semakin tinggi kekuatan medan elektrik. Betul tak? Betul tak? Betul. Betul, okey. Kalau kamu buat apabila voltan bertambah, maka kekuatan medan elektrik bertambah. Betul tak? Betul. Betul, okey. Boleh. Kamu boleh guna ayat semakin-semakin ataupun apabila maka. Tapi senang cikgu suruh kamu hafal je guna semakin-semakin. Okey, kalau boleh guna semakin bertambah, semakin bertambah. Semakin berkurang, semakin berkurang. Okey, asalkan hubungan itu betul. Berkadar songsang ke berkadar terus. Okey, tapi boleh tak kalau jawab macam ni? Okey. Kalau kamu jawab macam ni, voltan berkadar terus dengan kekuatan medan elektrik. Betul ke salah? Betul ke salah? Saya rasa betul. Okey, dia memanglah berkadar terus tapi tak boleh jawab macam ni Kertas 2 tak boleh. Salah. Kalau jawab macam ni salah. Kertas 2 kamu kena define hubungan dia tu. Kamu kena bagi ayat dia apa. Semakin bertambah voltan, semakin bertambah kekuatan medan elektrik. Tak boleh guna berkadar terus, berkadar sengsang. Okey? Okey, jangan buat salah nanti. Okey. Kemudian dia suruh buat hubung kait lagi satu. Hubung kait
kekuatan medan elektrik tadi dengan laju. Okey, so kita dah tengok dah dekat rajah tadi, bila kekuatan medan elektrik tinggi, laju pun tinggi kan. Jadi apa kita nak buat? Okey, kita cuba, Ali cuba buat. Apakah hubung kait dia yang ni? Semakin bertambah kekuatan medan elektrik, semakin bertambah laju bola itu. Okey, betul so guna semakin, semakin bertambah kekuatan medan elektrik, cikgu buat simbol je lah E. Semakin bertambah V. Okey, laju kan? Okey, tapi jangan buat macam cikgu tulis simbol tak. Kena tulis penuh. Okey, kertas 2 ni dia sebab tu dia bagi 2.5 jam. Sebab kamu kena banyak tulis. Okey, ni soalan nombor 5 dan 6 Okey, cikgu bagi contoh lagi tapi kita tengok je Okey, tengok ni. Tengok dia bagi gambar kan. Rajah 6.2A, Rajah 6.2B. Tengok dia mesti beza gambar dia ni. So kamu analyse dah dulu. Okay. Ni rapat-rapat, ni jarak-jarak, ni jalur dia besar, ni jalur dia kecil. Okay. Nanti mesti dia tengok, dia tanya soalan. Bandingkan jarak antara dua pinggir, bandingkan panjang gelombang, hubung kait. Okay. So jadi soalan 5 dan 6 dah boleh curi markah kan, sekurang-kurangnya dapat 5 atau 6 markah setiap soalan. Okey, boleh? Faham setakat ni soalan 5, 6? Faham. Okey, sekejap cikgu nak tengok Reza ada lagi tak? Okey, Reza okey tak Reza? Bagi respon sikit. Ya okey. Ya go. Okey Okey, so sekarang kita tengok soalan 7-8 pula. Okey, soalan 7-8 dia beza sikit dengan 5-6 tapi masih lagi kita dapat boleh curi markah Okey, mana soalan cikgu? Okey, contoh Okey, soalan 7. Okey, dia dah tak buat perbandingan tau. Okey, dia akan bagi gambar ke, dia bagi graf ke. Okey, dan macam biasalah setiap soalan pertama dia akan tanya definisi. Okey, jadi kalau ada 8 soalan dia boleh tanya 8, kira ada 8 markah lah untuk definisi. Okey, tapi definisi ni memang kena hafal betul-betul. Okey. Okey, lepas tu soalan, dia selalu akan bagi problem lah. Contoh macam peralatan tu ke, rosak ke ataupun konsep ke. Okey, contoh macam ni Okey, Raja menunjukkan satu neraca spring yang digunakan untuk mengukur berat satu objek. Neraca spring berfungsi berdasarkan pemanjangan spring. Okey, sekejap ni cikgu bagi contoh je kot. Okey, jadi daripada rajah ni, dia suruh kita buat pengubahsuaian. Sebab tu cikgu kata mini modifikasi kan. Okey, modifikasi yang tak besar lah macam soalan esei tu. Okey, buat pengubahsuaian untuk membolehkan neraca spring mengukur beban yang lebih besar. Okey, so kena buat modifikasi dan selalunya modifikasi ni dia buat 6 markah tau. Okey, so kita boleh curi markah kat sini, 6 markah ni. Sebab apa? Sebab dia terbimbing. Okey, dia masih lagi terbimbing. Sebab dia bagi tahu kat sini daripada segi elastic limit. Lepas tu sebab. Okey. Kadang-kadang kamu boleh fikir macam logik ataupun kamu belajar. Okey. Kalau kita nak dia beban lebih besar, apa kita nak had kenyal dia? Mestilah had kenyal dia kena tinggi kan? So kita tulis je lah. Had kenyal tinggi. Okey, ataupun lebih besar. Ni pun dah betul dah. Dapat 1 markah. Okey, reason. Kenapa? Kenapa kita nak hadkannya lebih tinggi? Okey, supaya dapat menampung beban
yang lebih berat ataupun lebih besar, lebih berat lah. Okey, ataupun had kenyal tinggi maksudnya apa? Spring tidak mudah rosak. Okey? So had kenyal kena tinggi. Okey, lepas tu yang kedua. Dia bagi tahu yang kedua pula. Pemalar spring. Okey, pemalar spring kita nak apa? Pemalar spring kena tinggi. Okey, supaya apa? Okey, pemalar spring ni untuk kekerasan kan? Okey, so spring lebih keras. Okey, ataupun kamu bagi spring tidak mudah rosak pun boleh juga. Jadi kat sini kamu boleh letak reason tu. Kamu boleh fikir ikut kamu punya logik. Okey, ni untuk orang yang paling tak baca buku lah. Tak ingat tajuk kan. Okey, tapi kat sini lah kita boleh curi markah Okey, diameter spring, wire spring, diameter dawai spring. Okey, kalau ikut logik, kalau kita nak dia berat, dawai tu kena tebal lah kan. Okey, so diameter dawai spring besar. Okey, tebal. Apa sebab dia? Sebab dia lebih keras, pemalar spring dia jadi tinggi. Okey, pemalar spring tinggi, boleh tahan beban yang besar. Okey, tidak mudah rosak, boleh kembali ke asal apabila daya dilepaskan. Okey, itu semua sebab dia. Okey, so kat sini kita boleh dapat 6 markah dan selalunya soalan lain tu dia tanya pengiraan mungkin 2 markah. Lepas tu tadi definisi 1 markah kan. Okey, tapi cikgu fokus kat mana soalan yang boleh kamu dapat markah. Okey. Okey, ni contoh lain cikgu bagi. Okey, ni tajuk lain pasal pasal haba. Okey. Okey, ni soalan nombor 8 lah ni. Okey, nombor 8 pun sama juga. Okey. Selalunya kalau dia tak bagi macam tadi, dia akan bagi table macam ni. Okey. Okey, Raja menunjukkan 3 jenis kelalan termos dan ciri-cirinya. Berdasarkan jadual 8, nyatakan ciri-ciri bagi kelalan termos jika digunakan untuk mengekalkan minuman panas dalam tempoh yang panjang. Beri sebab. Okey, so dia bagi P, Q, R. Okey, kalau table, kita tengok ciri kat sini. Ni ciri dia. Okey, mesti dia tanya benda ni balik. Okey, tengok. Dia tanya balik kan. Okey, penutup. Penutup kita nak apa? Kita pilih sinilah. Nak plastik pepejal ke? Plastik berongga ke? Okey, antara dua. Plastik pepejal ke? Plastik berongga. Okey. So sini kita tulis jawapan dia. Okey, kalau kamu ikut logik nak bagi benda tu panas. Okey, plastik apa? Pepejal ke plastik berongga? Pepejal ke? Okey, kau jawab pepejal. Okey, cuba kamu tengok balik penutup termos. Okey, sebenarnya guna plastik berongga ataupun kalau dia guna gabus tu kan dia macam ada lubang-lubang. Okey, kenapa? Sebab bila ada lubang-lubang tu dia ada udara. Okey. Memerangkap udara sebagai penebat haba. Okey, ni susah sikit lah. Okey, tapi kamu boleh main teka-teka lah kan. Berongga ke pepejal. Kalau kamu tekaan kamu betul, dapat markah. At least dapat markah kat sini 1 kan. Kalau kamu tak tahu reason pun, dapat markah pilihan kamu tu. Okey, lepas tu tube dinding 2 lapis tu nak buat daripada apa? Kaca ke copper? Okey, kamu mesti pernah tengok termos kan?
Okey, dinding antara dua ni. Tiup dinding dua lapis. Ni. Tiup dinding dua lapis. Kaca ke kuprum? Mestilah kaca kan? Sebab apa? Sebab kaca adalah penebat haba. Kalau kita guna kuprum kan logam kan dia konduktor, haba kan, haba boleh keluar lalu kat dia. Okey, kaca adalah penebat haba. Okey, dapat 2 markah. Okey, satu lagi, ruang di antara dinding berlapis. Okey, mana? Okey. Ni ruang antara dinding berlapis ni. Kat sini. Okey, vacuum ke ada udara? Vacuum. Dia mesti vacuum. Dalam tu tak ada udara sebab udara masih lagi boleh mengalirkan haba. Tapi kalau vacuum, okey. Okey. So tiada medium untuk pindahkan haba. Jadi dia lambat lah. Tapi haba tetap keluar melalui proses sinaran. Okay, so dapat 2 markah. Okay, tadi kalau kamu jawab udara salah lah. Okay, tapi kalau tiba-tiba kamu teka vacuum, betul, dapat juga 1 markah. Okay, lepas tu bila dah 6 markah kamu dah bagi tahu ciri dan sebab. Okay, lepas tu dia mesti akan tanya mana yang paling sesuai. Okay, so patah balik tengok. Mana paling sesuai. Pilih je, jangan tiba-tiba buat ayat panjang-panjang ke apa. Q. Dia tanya yang mana sesuai. So, Q kan? Okay, so tulis je Q. Okay, dia tak tanya apa sebab apa. Dia suruh bagi tahu je. Okay, so jawapan dia Q. Okay, so dapat 1 markah. Okay, jadi soalan 8 sekurang-kurangnya boleh curi 7 markah. Okay. Okay, ada soalan tak setakat ni? Okay, so setakat ni ada confident tak nak jawab soalan? Okay, kamu jawab. Okay, kamu jawab dulu soalan yang kamu tahu macam mana nak jawab. Okay Reza, boleh? Kat sini kamu boleh curi markah Okay, sekurang-kurangnya untuk dapat lulus kan. Okay, so katalah bahagian A ni kamu dapat curi dalam 25 markah. Okay dah tu. Okay. Okay, daripada 60 markah dapat 25 markah sekurang-kurangnya bila kamu dah tahu dah cara nak menjawab. Okay, sekarang kita masuk kat bahagian B dengan bahagian C pula. Okay, soalan bahagian B adalah modifikasi terbimbing 20 markah. Okay, modifikasi terbimbing 20 markah. Okay, tapi 20 markah ni dia bukannya 20 markah terus modifikasi. Tengok ni, ada pecahan dia. Pecahan yang pertama adalah definisi. Okay, dia mesti tanya definisi. Okay, so siapa yang boleh menghafal ni bolehlah hafal. Okay, tapi cikgu selalu tak fokus sangat pun dekat definisi. Okay, so, nanti kamu duk hafal definisi ni kamu lupa yang benda-benda ni. Okay, so proses penerangan ataupun konsep 4 markah. Okay, yang ni soalan dia sukar jugalah. Okay, susah nak dapat. Selalunya kamu jawab panjang-panjang pun boleh dapat 1 markah je. Okay, tak apa. Okay, tapi kat sini cikgu nak kat sini yang kita dapatkan 15 markah. 15 markah kat sini kita boleh curi kat sini Okay, pengiraan selalunya at least boleh dapat 2 hingga 3 markah. Okay, modifikasi sendiri ni okay, cikgu silap ni, dia bukan modifikasi sendiri. Okay, modifikasi terbimbing.
Okey, 10 markah. Okey, yang ni yang kita boleh curi markah tu. Okey. 10 markah ni sekurang-kurangnya dapat 6 hingga 8. Okey. Okey, contoh Okey, ni contoh soalan. Okey, soalan ni tajuk apa? Tajuk radioaktif. Okey, Raja 12 menunjukkan keratan rentas lencana sinaran yang dipakai oleh pekerja di stesen janakuasa nuklear. Okey. Tengok soalan pertama, apakah dimaksudkan dengan zarah beta? Okey, ni definisi 1 markah. Okey, lepas tu soalan proses penerangan konsep, contoh dia macam mana? Okey, contoh macam ni. Kamu kena explain benda tu. Okey. Bahagian manakah pada filem fotograf PQR yang menjadi gelap apabila pekerja itu terdedah kepada zarah beta yang tinggi? 1 markah. Terangkan. Okey, kena bagi tahu lah sebab apa. Okey, point dia tu kena betul untuk dapat markah penuh. Okey, cikgu bukan nak jawab soalan ni. Cikgu cuma tunjuk contoh soalan dia macam ni. Okey. Tapi janganlah tak jawab, kamu cuba juga jawab. Okey. Okey, jadi nanti masa nak jawab soalan esei nak jawab bentuk macam mana? Okey, soalan esei jawab dalam bentuk point je. Okey, contoh jawapan ni kan. Okey, so kat dalam kertas tu. Okey, ni kertas kajang kan. Okey, jawab je lah. Okey, B2 apa? B3 apa? Okey, tak payah jawab bentuk paragraf. Okey, nama je esei tapi bukan bentuk paragraf. Jawab bentuk point Okey, lepas tu pengiraan. Okey, pengiraan ni pun selalu dia akan pecah kepada 2 soalan. Okey, ni 1 markah, ini 4 markah. Okey, selalunya soalan pengiraan tajuk radioaktif boleh jawab Okey, jadi kalau kamu lemah pengiraan, okey, mungkin kamu tak confident lah nak jawab. Okey, tapi kadang-kadang nampak je soalan tu macam susah tapi sebenarnya boleh jawab lagi. Okey, dan yang ni mana dia? Okey. So, mana 10 markah lagi? 10 markah adalah modifikasi terbimbing. Okey, cara nak jawab dia. Ni soalan B lagi tau, section B. Okey, cara jawab. Okey, ingat tak masa form 4 kan? Soalan modifikasi mesti cikgu suruh kamu buat apa? Mesti kena buat jadual. Okey? Jadual ciri dan sebab. Macam ni kan? Buat 2 kolom. Okey, ciri ataupun cadangan. Kemudian sebab dia. Okey? Okey, lepas tu bandingkan dengan pilihan mana yang sangat sesuai. Okey, nak jawab soalan ni kamu buat dulu ciri yang kamu fikir. Okey. Kat sini ataupun bolehlah dapat sikit idea daripada jadual yang dia bagi. Okey, lepas tu baru bandingkan dengan jadual yang dia bagi yang mana paling sesuai. Okey, pilih satu set pilihan untuk 2 markah yang akhir. Okey, katalah Q dipilih kerana kena ulang balik ciri-ciri yang dipilih. Okey, cikgu tunjuk Okey, contoh macam ni. Okey, modifikasi terbimbing ni dia boleh bagi 2 bentuk tau. Sama ada dia bagi gambar rajah atau jadual. Okey, kalau gambar rajah ni susah sikit lah sebab kamu kena tengok betul-betul gambar rajah ni apa beza apa tak beza. Tengok ni. Ini nipis, tengok. Ini tebal. Okey, lepas tu yang ni guna tungsten, ini guna kuprum. Okey, lepas tu apa? Ni guna gas nitrogen tekanan tinggi. Ni tekanan rendah. Kan? Kamu kena cari. Ni poin pertama, ini poin kedua, ini poin ketiga. Okey, apa poin keempat? Dia selalunya 4 poin. Okey, apa lagi beza? Beza dia ni bergegelung, poin keempat. Ini tidak bergegelung. Okey? So ada 4 ciri yang membezakan dia. Ni dia bagi gambar rajah. Okey, gambar rajah susah sikit. Kamu kena tengok betul-betul. Okey, tengok gambar dia kan.
Okay, so dia kata anda ditugaskan mereka bentuk ciri-ciri bagi 5 lampu filamen seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okay, jadi kamu kena bandingkan 4 ciri ni lah. Okay, dan soalan yang kedua, dia boleh bagi dalam bentuk jadual. Bentuk jadual ni senang sikit nak jawab. Okay, contoh macam ni. Okay, perubatan nuklear menggunakan sinar radioisotop untuk memberikan maklumat berkaitan fungsi organ-organ tertentu atau untuk merawat penyakit. Anda ditugaskan mengkaji ciri-ciri radioisotop yang sesuai dan selamat untuk digunakan dalam per-imaging organ untuk mengenal pasti kegagalan fungsi organ tersebut. Okay, tengok dia bagi jadual. Okay, kenapa cikgu kata senang kalau jadual? Sebab kamu tengok ni, belah atas ni, ini adalah ciri pertama, ini ciri kedua, ini ciri ketiga, ini ciri yang keempat. Okay? Okay, terangkan kesesuaian ciri-ciri radioisotop untuk digunakan dalam per-imaging organ. Okay, so macam mana nak jawab dia? Okay, so cikgu kata step pertama, mesti buat jadual. Okay, cikgu tak nak soalan pertengahan ni kamu jawab bentuk paragraf. Okay, semua orang mesti buat jadual. Okay, boleh tak Reza? Okay, dulu masa form 4 cikgu kamu ajar tak? Kena buat macam ni. Ada kot. Ada. Okay, ciri cadangan kat sini sebab. Okay, ciri tadi dia dah bagi kat kamu kan. Okay, yang pertama kita nak jenis sinaran. Okay, saya tulislah. Pertama, 1. Okay, kita nak jenis sinaran apa? Okay, sekejap. Kita nak tengok sini. Okay. So, jenis sinaran adalah gamma lah kan? Sebab gamma paling apa? Kuasa penembusan paling tinggi. Okay, so sebab kamu boleh letak kat sini. Kuasa penembusan paling tinggi ataupun okay, dekat sebab ni kan boleh letak banyak-banyak. Okay, ni jenis sinaran kamu garis. Okay, reason bagi banyak. Okay, penembusan paling tinggi, boleh dikesan dari luar badan. Okay. So nanti bila kita tengok okay, kalau yang ni salah tiba-tiba bawah betul lah. So dia boleh bagi markah lagi. So dapat 2 markah. Okay. Lepas tu ciri yang kedua apa? Okay, tengok table. Keadaan jirim. Okay, tengok dia bagi hint. Nak pepejal ke cecair? Okay, so kita tulis. Keadaan jirim. Okay, kalau dalam badan senang solid ke liquid? Cecair kan? Okay, kita tak guna solid kan? Tak masukkan solid dalam badan kita. Okay. Apakah sebab dia? Okay, mudah diserap oleh badan. Okay, ataupun mudah mengalir dalam saluran darah. Okay, lepas tu garis. Okay, so pemeriksa tahulah yang ni jawapan untuk ciri apa. Okay, so katalah betul. Okay, betul. Betul, dapat 2 markah lagi. Okay, next. Apa? Separuh hayat. Okay, so dalam badan kita nak separuh hayat tinggi ke rendah? Separuh hayat pendek ke panjang? Pendek. Okay, cuma satu lagi untuk jawab ni, kamu jangan bagi sederhana tau. Maksudnya kalau kamu nak ciri benda tu tinggi atau rendah. Kamu tak boleh kata nak sederhana. Sederhana salah, tak boleh. Ataupun kamu kata kamu nak separuh hayat 3 hari. Salah, tak boleh bagi nilai.
Okay, walaupun dekat jadual dia bagi nilai kan 13 jam, 15 jam. Tapi kita kena tahu bila dalam badan mesti nak pendek. Okay. So pendek apa sebab dia? Okay, separuh hayat kena pendek. Okay. Disingkirkan dengan cepat dari badan. Okay, disingkirkan dari badan dengan cepat. Okay, so dapat 2 markah. Okay, kalau kamu jawab separuh hayat 3 hari, salah kat sini. Okay, jangan jawab nilai dan juga sederhana. Yang tu tak boleh. Okay, yang keempat. Okay, tengok balik table. Jenis pengesan. Okay, antara dia bagi ni kan, jenis pengesan apa yang boleh kesan semua? Yang boleh kesan, okay, yang mana yang boleh kesan gamma? Okay, kita dah belajar kan GM dengan spark counter. Pembilang bunga api cuma boleh kesan alpha je kan? Okay, tapi GM dia boleh kesan semua, alpha, beta dengan gamma. Okay, so kena guna jenis pengesan adalah tiub GM. Okay, apa reason dia? Boleh mengesan sinaran gamma. Okey, ataupun boleh kesan semua jenis sinaran. Okey, so dapat 2 markah. Okey, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 baru 8. Mana mai 2 markah lagi? Mana lagi 2 markah? Siapa tahu? Kita kena pilih kan. Yes, okay. Kena pilih. Okay, so patah balik. Okay, kamu nak gamma. Okay, mana betul? Gamma. Lepas tu nak liquid. Ni salah dah. Separuh hayat kamu nak pendek. Lepas tu tiub GM. Kebetulan ni semua betul. Okay, jadi pilihan kamu ialah L kan? Okay, so kamu kena tulis macam ni Okay, cikgu tulis kat tepi. Okay, L dipilih. Okay, baru dapat 1 markah. Kerana apa? Kerana, okay, ulang balik ni je. Kamu ulang ni je Jangan ulang sebab dia. Okay, kerana jenis sinaran gamma atau bentuk cecair, separuh hayat pendek dan pengesan tiub GM. Dapat lagi 1 markah. Okay, so baru dapat 10 markah. Okay. Okay, boleh tak setakat ni? Senang ke susah nak jawab? Boleh. Okay, kalau kamu selalu baca pasal modifikasi ni, kadang-kadang kan reason dia tu berulang-ulang je. Okay, nanti katalah pasal radioaktif ni kan, buat pengesan baja lah. Lepas tu apa lagi dia boleh tanya, kat industri kan, untuk kesan ketebalan kertas ke apa ke. Reason dia lebih kurang je, sama je. Okay, sebab tu kamu kena tengok banyak soalan modifikasi, kena tengok sebab-sebab dia. Kadang-kadang dia lebih kurang je. Okay, sebab tu cikgu kata kat sini dah boleh curi 10 markah kan. Okay, setakat ni memang kalau cikgu tanda kertas, kalau kamu jawab betul-betul nak ikut table macam ni, selalunya kamu ada idea tau dengan kamu fikir logik kadang-kadang betul. Okay, kalau kamu jawab secara ayat panjang, kadang-kadang kamu letakkan dia punya ciri dan sebab tu berulang-ulang. Sebab tu dapat markah rendah. Okay, sebab tu kena jawab dalam bentuk jadual. Okay, boleh tak Adriana? Boleh. Okay, Reza? Okay, Anas? Boleh?
Okay, nanti jangan tak mau jawab soalan esei. Soalan esei senang sebenarnya kan? Daripada struktur tu. Okay, jawab je macam ni dah boleh dapat 10 markah. Okay, katalah section B dapat 10 markah. Okay dah tu. 10 daripada 20 kan? Okay, dan section B ni kamu kena pilih soalan. Okay, nanti cikgu bagi 2 soalan. Okay, jadi pilih antara nak jawab tingkatan 4 ke tingkatan 5. Okay, jawab satu je, jangan jawab dua-dua. Okay, walaupun kamu jawab dua-dua soalan modifikasi, cikgu akan pilih satu je Okay, seterusnya kita tengok section C pula. Okay, section C adalah modifikasi sendiri ataupun reka cipta. Okay. Kejap. Ni memang kena reka cipta sendiri. Dia tak tolong kamu dah macam tadi. Macam tadi dia bagi gambar rajah dan juga table kan. Dia tolong kamu kat situ. Tapi ni kat sini kamu kena fikir sendiri apa dia ciri-ciri dia. Okey, tapi macam biasa 20 markah ni dia ada pecahan Yang pertama biasalah definisi. Lepas tu penerangan konsep 4 markah ataupun proses ataupun dia bagi alat ke, dia suruh terang macam mana alat tu berfungsi, aplikasi. Okey. Kemudian dia bagi soalan perbandingan situasi 5 markah. Yang ni kita boleh curi boleh curi markah. Okey, lepas tu modifikasi sendiri 10 markah. Okey, selalunya modifikasi sendiri ni susah lah nak dapat 10 markah macam tadi. Kadang-kadang dapat 6 je, 6 daripada 10. Sebab kena fikir sendiri Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, macam ni. Okey, soalan dia sebenarnya nombor 11. Okey. Okey, selalunya dia bagi dua situasi. Okey, kata Raja 91 menunjukkan seorang pemain bola liset memukul bola secara perlahan. 9.2 dia pukul dengan laju. Okey. Okey, first definisi. Apakah maksud laju? Okey. Yang kedua, yang ni kita boleh curi markah ni. Okey, yang ni pun kamu kena take note nanti kalau boleh dapatkan markah penuh. Okey, macam tadi juga buat perbandingan, hubungan, konsep. Okey, tengok macam tadi, macam soalan nombor 5 tu dia bagi tahu satu-satu kan. Tapi kat sini dia terus bagi 3 markah. Ingat 3 markah maksudnya mesti kena ada 3 isi. Okey, kamu nak tahu berapa isi tengok markah dia. Okey, tengok 3 isi ni apa dia? Okey. Apa isi pertama? Siapa tahu? Kamu conteng dulu kat soalan. First dia nak bandingkan jisim. Okey, ni satu. Laju kayu pemukul. Ini maksudnya yang kedua. Yang ketiga, daya. Okey, 3. Maksudnya kita kena bandingkan 1, 2, 3 ni untuk Raja 9.1 dan Raja 9.2. Okey, ni kan Raja 91 dan Raja 9.2. Okey, macam mana nak jawab dia? Okey, jawab bentuk point. Okey, kamu buat je macam ni. Okey, katalah B1. Okey, tulis first dash ke bintang ke, tak kisahlah. Okey, pertama ataupun point 1 ke. Okey, tulis jisim bola dalam Raja 9.1 adalah, okey tengok balik. Bola sama kan? Kan bola yang sama kan? So mestilah sama. Okey kan cikgu kata perbandingan ni tak semestinya berbeza tau. Dia boleh juga ada nilai yang sama. Okey, ataupun kata jisim bola dalam Raja 9.1 adalah sama dengan Raja 9.2. Okey, dengan jisim bola Raja 9.2. Okey,
ataupun jisim bola dalam rajah 9.1 dan 9.2 adalah sama. Okey, so dapat first mark. Okey, poin yang kedua. Hal laju kayu pemukul. Okey, dia kata dah. Yang ni perlahan 9.1, 9.2 laju. Okey, so nak jawab macam mana? Hal laju kayu pemukul dalam rajah 9.1 lebih apa? Jangan tulis perlahan atau laju. Guna je perkataan tinggi ke rendah. Okey, lebih rendah dari hal laju kayu pemukul dalam rajah 9.2. Okey, dia kena tulis lah. Okey, tulis penuh. Okey, yang ketiga. Daya yang dikenakan ke atas bola pula. Okey, so kalau laju dia tinggi, maksudnya daya dia tinggi. So, daya yang dikenakan ke atas bola dalam rajah 9.1 lebih rendah dari daya dalam rajah 9.2. Okey, ni ayat dia dalam rajah 9.2. Okey, so ingat 3 markah mesti 3 poin. Okey, dan jawab bentuk poin je. Tak payah jawab dalam bentuk ni. Okey, satu-satu. Okey, seterusnya nyatakan hubungan antara hal laju bola dengan momentum. Okey, kita tahu kan P sama dengan MV, momentum. Okey, so semakin bertambah hal laju bola, semakin bertambah momentum bola itu. Okey, 1 markah. Okey, apakah hubungan di antara perubahan momentum dengan impuls? Okey, perubahan momentum dengan impuls. Impuls kan MV tolak MU kan? Okey, impuls ialah FT. Okey, so semakin bertambah perubahan momentum, semakin bertambah impuls. Okey, pun dapat 1 markah. Okey, dia sama macam soalan nombor 5 juga. Kita buat perbandingan, lepas tu kita buat relationship. Kadang-kadang satu soalan lagi dia tanya, apakah konsep yang terlibat? Macam tu. Okey, so boleh tak dapat 5 markah ni? Adriana, boleh tak? InsyaAllah boleh. Okey, boleh sebab kita tengok gambar je. Dari gambar tu kita buat perbandingan, lepas tu kaitkan dia punya hubungan. Kadang-kadang hubungan ni salah lah kan. Tapi takkan 3 markah ni tak boleh dapat. Okey, tengok gambar rajah je kan. Okey, setakat ni. Okey, Okey, next soalan. Okey, next soalan penerangan konsep proses. Sama juga macam tadi. Okey, contoh soalan ni. Okey, seorang budak perempuan memakai topi keledar dan pad keselamatan semasa bermain papan selaju. Terangkan mengapa budak perempuan tersebut perlu memakai topi keledar dan pad keselamatan. Okey, ni dia ada kaitan dengan impuls kan? Okey, jadi nak jawab dia, jawab je bentuk poin. Okey, tak payah jawab bentuk. Kau tulis je, poin pertama apa. Okey, 4 markah mesti ada 4 poin. Yang ni dia memang betul-betul kena tahulah. Kalau kamu tak tahu konsep tu memang tak boleh jawab. Okey, kat sini tak boleh curi markah lah. Okey. Okey, seterusnya. Modifikasi sendiri 10 markah. Okey, cara jawab dia sama juga. Buat jadual, nyatakan ciri dan sebab. Dia mesti sekurang-kurangnya 5 poin. Okey.
Sebab tu boleh ditulis lebih pada satu bagi setiap ciri. Sama lah macam tadi. Okey, contoh macam ni. Okey, Raja 94 menunjukkan seorang lelaki melompat dari sebuah bangunan ke atas beg angin keselamatan. Sebagai pegawai keselamatan, anda diberi tugas untuk mereka bentuk satu beg angin yang digunakan untuk menyelamatkan orang sekiranya berlaku kebakaran di bangunan tersebut. Rekaan anda perlu berpandukan pada aspek berikut. Okey, nampak tak ni? Kenapa modifikasi sendiri? Sebab dia tak bagi tengok ni 10 markah. Dia bagi ni je, material, size, lain-lain. Lain-lain ni maksudnya kamu boleh tambah lagi apa-apa. Okey, ni kira baik jugalah ni, ada 3 point. Kadang-kadang yang ni tak ada langsung. Dia suruh buat je. Maksudnya soalan dia yang ni je. Okey. Reka bentuk satu beg angin untuk menyelamatkan orang sekiranya berlaku kebakaran di bangunan tersebut. Kadang-kadang dia tak bagi benda ni, kamu kena jawab sendiri. Okey? Sekejap, cikgu nak padam. Okey? So kalau macam ni kan, kamu dapat soalan macam ni. Okey, kalau dia kata dia bagi 3 je, tapi dia nak 10 markah. Okey, ingat 10 markah mesti kena 5 ciri. Okey, kamu boleh bagi kat sini mungkin 2 isi, size mungkin 1 isi, kat lain-lain ni boleh jadi 2 isi. Okey, dan kamu boleh bagi lebih. Okey. Okey, so macam mana nak jawab soalan ni? Ya, cikgu padam balik. Jadi ni soalan susah sikit lah kan? Tak sama macam bahagian B tadi. Bahagian B tadi senang kan? Okay, so sama macam tadi. Okay, buat table. Okay. Okay, ciri ataupun cadangan. Okay, kat sini sebab. Okay, cikgu nak 2 table je, tak perlu 2 kolom je, tak perlu 3 kolom. Okay, so kat sini. Dari segi material kita nak guna. Apa jawapan dia? Okay, nak buat bag. Kita mesti kena gunakan bahan yang elastik. Okay, satu tulis bahan elastik. Okay, sebab dia. Apa sebab dia bahan elastik? Boleh meregang. Okay, lepas tu apa lagi? Okay, boleh mengelakkan kecederaan. Okay, bahan tadi kita boleh letak 2 isi. Okay, lagi kita boleh letak bahan tu elastik. Lepas tu bahan tu kena apa? Bahan yang kuat, tak koyak, tak mudah koyak. Tak mudah koyak kita boleh buat sebagai reason. Okay, kita kata bahan yang kuat je. Okay, tidak mudah koyak. Okay, seterusnya. Apa lagi? Okay, size. Dari segi size. Size kena apa? Size yang besar. Kan? Jangan buat tilam kecil kan? Kena buat tilam besar. Okay, untuk menampung kawasan yang besar. Okay, lepas tu kita boleh kata lagi satu, saiz kena tebal. Okay, maksudnya tilam tu
memanglah besar tapi tak bolehlah nipis. Kan? Dia kena tebal kan? Okay. Okay, maksudnya ketebalan yang besar, ketebalan yang tinggi. Okay, ataupun sangat tebal. Okay, tilam yang sangat tebal. Okay. Okay, reason dia tebal untuk mengurangkan ke melambatkan? Okay, untuk memanjangkan. Okay. Okay, mana pen? Okay, tebal, ingat tak dalam tajuk impuls kan? Kenapa nak tebal? Okay. Memanjangkan masa perlanggaran. So bila masa pelanggaran panjang, impulsive force rendah kan? Okay, impulsive force kecil. Okay. Okay, apa lagi poin kelima? Lain-lain, mungkin ciri keselamatan. Okay, tilam kamu tu mestilah gunakan warna yang terang sebab orang atas nak tengok kan? Okay, gunakan warna yang terang, mudah dilihat. Okay, dah cukup dah 5 poin. Boleh tak nak tambah lagi? Boleh. Okay, tulis yang ke-6 apa? Okay, walaupun dia tebal kita nak ringan. Ringan kenapa? Mudah dibawa ke mana-mana. Okay. Okay, so macam ni bila pemirsa tengok, okay, elastik betul, 2. Bahan kuat, tak mudah koyak, 2. Saiz besar, betul. Tebal, betul. Warna terang, mudah dilihat, 2. Okay, so dah maksimum 10 markah. Okay, jadi untuk soalan ni tak payah, jangan bagi 5 je, bagi lebih. Okay, apa yang kamu rasa tu letak je. Okay. Nak letak 10 pun tak apa. Jadi pemeriksa akan cari jawapan yang betul. Okey? Setakat ni okey? Okey tak? Okey. Okey. So itu adalah bahagian C. So campur semua jadi 100 markah. Okey? Kertas 3. Kertas 3 kita ada soalan amali. Okey, kertas gabungan fizik, kimia dan biologi. Okey. So untuk periksa tengah tahun ni tak ada lagi. So kita bincang kemudian Okey. So sekian, terima kasih. Okey, so faham tak apa yang cikgu explain hari ni? Faham. Okey, so bila dah tahu teknik ni, barulah kita taklah macam orang buta kan. Okey, nak jawab. Okey. So cikgu harap kamu boleh praktikkan lah yang cikgu ajar malam ni untuk paper fizik. Paper fizik bila minggu depan kot. Okey. Kamu nak tahu tajuk-tajuk exam ke? Okey, tak apa, nanti cikgu type dalam grup cikgu bagi tajuk besar je nanti untuk kamu ulang kaji. Okey, boleh? Boleh. Okey, ada soalan tak setakat ni? Okey, soalan semua ambil kan? Reza ambil tak soalan? Kugan tak ambil soalan? Reza ambil tak? Ya ambil dah. Kugan kenapa tak pergi ambil? Tak boleh rasa. Ya. Maksud saya tak ada soalan untuk topik ini. Tak ada soalan nak tanya. Okey, soalan exam ambil tak Kugan? Anda cikgu.
Okey Okey, jangan tiru buku nanti untuk fizik. Okey, cuba jujur dengan diri sendiri. Okey. Cuba jawab dan bila cikgu dapat nanti, okey tak apa kalau kamu gagal ke apa, tapi cikgu tahu kat mana kamu tak faham, kat mana kekurangan kamu. Okey, jangan sebab takut tak lulus kamu tiru buku. Okey, cuba jawab sendiri. Okey, tapi cikgu rasa lepas cikgu bagi teknik ni kan, kamu dah ada confident kan? Kan cikgu kata yang soalan kita curi markah tu tak baca buku pun boleh jawab kan? Okay, at least curi markah dekat bahagian-bahagian tu. Okay, bila nanti dapat soalan, jawab dulu bahagian yang kamu confident, okay. Macam 1 hingga 4 tu selalu cikgu kata jawab kemudian. Okay, jawab dulu soalan yang kamu fresh kan, otak kamu ingat lagi. Jawab dulu 5, 6, 7, 8 ke ataupun soalan esei. Okay, so selamat menjawab soalan peperiksaan, okay. Okay, kita jumpa selepas habis exam untuk kelas. Okay, kalau tak ada apa-apa boleh bersurai. Terima kasih hadir malam ni. Asyik kau. Okay, isi kehadiran isi kehadiran. Okay, sama. Terima Okay, kasih. sama. Okay, sama.